Harga minyak, bukan harga minyak, dia kata harga barang. Yo. Harga barang tau. Dia nak mahu harga barang, kita nak mahu harga minyak. Harga barang kediang. No, harga minyak dulu. Dia bila sebut harga barang ni, dia nak pergi pada peniaga, nak lepas kerajaan. Biasa gitulah. Harga barang biasanya kerajaan pun tekan peniaga. Jangan ambil kesempatan. Dia tekan kepada peniaga. Jadi kita duk sibuk harga minyak, dia duk sibuk harga barang. Memanglah harga barang tu automatik lah dah jatuh, naik harga minyak, naik harga barang. Orang tengah marah harga minyak naik, dia sibuk harga barang tu. Baik tahu dah lah harga barang akan naik. Tapi harga barang ni ni peniaga lah, dia letak pada peniaga. Sebab apa dia kata peniaga jangan ambil kesempatan. Masalah harga barang ke apa ke, tajuk dia harga barang takdir Allah. Tajuk gitu dah. Harga barang takdir Allah. Takdir Allah. Takdir Allah dah. Takdir Allah. Dia jawapan tu banyak dah waktu big. Jawapan, tapi jawapan ni kadang-kadang dalam bab tertentu lah, kadang-kadang ada orang jawab dalam bab ekonomi berkaitan dengan dalam hukum muamalah boleh tak kerajaan mengawal harga barang. Ada ke orang pergi ke arah tu. Cuma yang kita tengoknya jawab hak berkenaan tu dalam bab ekonomi ke bab apa ke tu bidang dia, kemahlah jawapan dia. Cuma hak ni kan, dia ni komen-komen ni semua orang boleh komen sekarang kan. Semua orang boleh komen. Nama samaran belaka. Siapa tak tahulah. Kan gitu dalam YouTube tu kan dia ada komen bawah tu kan. Sekarang semua orang boleh komen. Komen di bawah tu berasa tak sedap. Komen di bawah tu. Kenapa hak ustaz ni sendiri keliru, kita tahu dah lah dia pasang keliru dah. Dia pasang dia keliru sungguh ke, dia nak mengelirukan orang, dia pun faham ke, atau wallahu a'lam lah. Dia faham cuma nak mengelirukan orang. Tapi persoalan jawapan-jawapan tu nampak macam keliru juga. Hak respon tu lah. Hak respon ni. Sekarang ni dia respon, orang lain baca pula. Orang lain pula baca juga. Lah buka tengok ada respon. Respon tu agak berat sikit tu. Dia berkaitan dengan ustaz ni kata, berkaitan dengan ketentuan Allah, situ jangan kosek. Jangan kosek tu, faham tak? Jangan bersetuh tu. Itu memang akidah kita, segala-gala perkara ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kosek dah situnya. Kita kena bicara berkaitan dengan di mana kau sebenarnya hak salah dia. Dalam bab pegangan betul, segala-gala perkara. Yang salahnya di mana? Jangan kita pergi sampai ke peringkat seolah-olahnya tak berkait langsung. Seolah-olahnya bukan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu peniaga. Maksud dia gitulah, dia nak ubah. Tapi kalau respon tu letak seumpama tu, dia kata bukan ketentuan Allah, tapi ketentuan hawa nafsu peniaga, dia kata. Mana kalau setakat untuk zahir, betul lah. Tapi jangan jadikan sebagai pegangan. Sebab apa? Sebab ustaz ni sendiri kata, dia nak cerita berkaitan dengan pegangan, dia kata. Dia marah orang respon hak dia kata tu berkaitan dengan ekonomi. Dia marah. Dia panggil lebah ekonomi, kibok apa dia kata. Sebab di antara yang komen bab ekonomi itu Dr. Zaharuddin. Bahagian dia lah. Bahagian pembangkang Islam ke takafur ke dia kan. Itu bidang dia. Pengajian dia bahagian ekonomi. Tapi dia tuju pada siapa tak tahulah ustaz ni. Dia kata lebah ekonomi kibok. Lebih pandai daripada Nabi lagi. Dia kata. Dia kata gitu. Dia ni yang barang ni.
paling pandai sekali. Orang lain doktor ke apa ke, walaupun doktor tu bagian ekonomi pun pandai dia lagi. Orang pandai belaka. Ulama tu dulu habis semua dah betul belaka. Betul belaka dah. Ada sekarang ni pun tak betul. Dia seorang je betul. Dan ni sebab kita tahulah dia jadi pesen tu. Mana dia marah kawan tu cerita berkaitan dengan ekonomi. Dia nak cerita di sini bukan bab ekonomi, bab pegangan. Cuma jadi timbul bab ekonomi kerana didatangkan hadis berkaitan dengan satu ketika berlakulah kenaikan harga barang. Maka para sahabat minta Nabi sallallahu alaihi wasallam kawallah harga barang tu. Maka Nabi bersabda maksud lebih kurangnya Allah lah yang menetapkan harga barang, Allah yang menyempit, Allah yang melempahkan kurnia, Allah yang rezeki. Nabi SAW bersabda seumpama tu. Dan di hujung hadis Nabi sabdanya, sesungguhnya aku berharap, aku menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tiada seorang pun yang, maksud bukan gitulah, yang apa ni, tiada seorang pun di kalangan kamu mana menuntut daripada Nabi SAW. Sebab apa? Ada berlaku kezaliman daripada Nabi dalam harta ke, dalam bab nyawa ke. Tapi tak ambuhlah jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan ada di kalangan sahabat tuntut daripada Nabi kerana Nabi buat nanya. Contoh di sini, kalau Nabi kawal harga barang, mungkin maknanya peniaga. Maka Nabi sandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Allah yang menetapkan segala-galanya, Allah yang menyempit, Allah yang meluaskan. Jadi maksudnya nak pergi situ kepada bab pegangan. Tapi kalau ada orang tarik, orang hurah berkaitan dengan bab kawalan harga pun bertepatan dengan hadis itu diturunkan. Yang bertepatan dengan hadis itu diturunkan. Dari dalam bab penetapan harga barang dari segi hukum fiqh, itu banyaklah huraian dia nya. Itu pergi pada ilmu fiqh lah. Oleh kerana dia kata dia nak cerita dalam bab pegangan, bukan cerita dalam bab ekonomi. Sepatut situ dia ada kaitan. Dia ada kaitan. Kenapakah Nabi SAW menyandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa Nabi SAW seolah-olah kalau Nabi mengawal harga, mana seolahnya mana menzalimi peniaga. Mana kita faham di situ itu keadaan dia bukan peniaga tu sendiri yang sengaja ambil kesempatan. Mungkin macam keadaan lah. Kalau peniaga dia tahulah. Ada keadaan barang banyak ke barang sikit ke macam-macam hal lah. Barang tu ni tak ni daripada jauh ke dia macam-macam. Ni dalam bab perniagaan. Jadi dalam masalah seumpama Nabi pun sandar kepada Allah. Jangan kita samakan dengan suasana kita sekarang. Suasana kita sekarang, pokok pangkal kita bukan harga barang. Pokok pangkal kita tanggungjawab kerajaan memastikan bahawa peniaga ni sendiri dia tidak boleh cari sebarang alasan untuk menaikkan harga barang. Persoalan kerajaan bila dia naik harga minyak, automatiklah hak lain. Kalau dia nak datangkan hadis ni, sebenar-benarnya kalau dia kata dalam bab tauhid, dia ada bab pegangan, bab rukun iman kenang kata dia. Beriman dengan qada Allah. Maksud dia gitulah. Bukan cerita bab ekonomi maksudnya. Maksud dia kata. Tapi kalau betul nak cerita situ sekarang ni, siapa yang menetapkan harga barang? Siapa yang mengawal berkaitan harga barang? Kerajaan dia juga. Siapa yang duduk amaran? Peniaga-peniaga yang ambil kesempatan, kita akan penguatkuasa akan ambil tindakan. Sekarang ni mu nak lawan takdir Tuhan pula dah. Kerajaan lah pula ni kalau kita nak kira. Dah kerajaan ambil tindakan. Ustaz yang paling alim ni kata, yang paling pandai ni kata, tu takdir Tuhan, dia royak kerajaan dia. Goyak kepada kementerian yang jaga harga barang. Kepada menteri itu dan kaki tangan dia, jangan ambil tindakan. Sebab apa? Peniaga nak harga barang, takdir Allah. Patutnya gitulah. Kau nak kira macam hak dia kata itulah, hak dia datangkan hadis dengan suasana tu sendiri. Sebab kita peniaga sekarang, kita boleh ke nak marah ke peniaga? Peniaga runcit contohnya, kita nak marah dia hak pembengkar dia.
Pembekal atau tanya pembekal kata noh pemborong lah apa, transport lah apa. Maknanya kalaulah kerajaan menekan peniaga, itu mungkin kezaliman. Sepatutnya kerajaan yang ambil tanggungjawab, memastikan bahawa peniaga ni kos dia tidak meningkat, terutama sekali minyak. Dialah sepatutnya yang bertanggungjawab. Dia tak boleh tekan peniaga. Kita bukan sokong peniaga ni, kita orang beli. Saya bukan peniaga. Dia kaum mahal, kita budak puas hati juga, tapi nak marah ke dia. Cuba pergi pasar. Cuba kita marah ke orang jual pasar mahal. Dia perambat balik kita. Berapa? Dia beli mahal. Mana pokok pangkalnya? Mari daripada kerajaan. Sebab puncanya kerajaan menaikkan harga minyak. Itu je. Sebab timbul berkaitan dengan harga barang. Dia kata peniaga ambil kesempatan, dia kata. Yang kita nampaknya kerajaan dia yang ambil kesempatan. Kenapa naik harga minyak lepas pilihan raya? Naiklah harga minyak sebelum pilihan raya. Orang kita tak ada masalah, mahal pun sokong juga. Tak susah nak. Mahal pun lagi bagus. Lagi mahal lagi bagus. Sebab apa? Kita akan tolong kerajaan. Tidak bankrupt kerajaan. Kita bankrupt tak apa. Jangan kerajaan bankrupt sudahlah. Ya ni seorang ni jawab cara betul tak betul pun jawab macam orang politik lain lah. Naik harga minyak untuk keselamatan negara. Naik harga minyak untuk untuk kemaslahatan masyarakat bawahan. Jawab betul tak betul so kira lah. Jawab gitu sudah lah. Naik harga minyak tidak membabit kawan kampung sebab kampung tak ada kereta. Jawab gitu. Sebab apa nak pergi kepada takdir Tuhan ni? Dia masalah naik harga barang ni sekarang ke naik harga barang? Berpanjangan dah perkara ni. Ustaz-ustaz UMNO lain tak tahu ke nama kening naik harga barang tu takdir Tuhan. Hak ni baru tahu seorang. Hak sebelum ni tu lah. Ustaz-ustaz UMNO sebelum ni bila rakyat marah naik harga barang, ustaz UMNO lain tak tahu ke takdir Tuhan? Dia malu nak sandar ke Tuhan benda yang seumpama ni. Orang kadang-kadang dia ada juga. Ada juga perasaan malu dia. Hak ni tak ada kira ni. Hak ni kira lain sikit ni. Hak ni dia kena cek balik ni. Kena tahu. Pasal mana tak tahulah. Tapi padang dah. Padang ke dia. Padang. Tu kita cerita dalam bab, kita kata bab politik lah. Bab muamalah ke macam mana. Kita nak balik, dia kata, dia cerita ni dalam bab pegangan. Dia kata orang yang komen lebih kepada emosi belaka tadi. Dia kata orang komen-komen semua lebih kepada emosi belaka, dia kata. Dia ceritanya adalah berkaitan dengan pegangan. Sebab apa? Nabi SAW yang bersabda seumpama tu. Allah yang menetapkan harga. Nabi yang bersabda. Dia kata, Nabi yang bersabda, dia kata. Jadi seolahnya kita ni tak terima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sabdanya bahawa ketetapan ni ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Memanglah pegangan kitanya. Nabi bersabda, masya-Allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. Nabi bersabda, apa-apa yang Tuhan kehendaki akan berlaku, apa-apa yang Tuhan tidak kehendaki tidak akan berlaku, segala-galanya. Tak ada cerita, itulah pegangan kitanya. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pegangan kita. Dia baru jumpa barangkali. Itu dah pegangan kita. Tapi berkaitan dengan pegangan, kalau perkara yang tak elok, perkara yang tak molek, jangan sesekali kita sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pegangan tetap dah. Tapi dia lebih kepada untuk bela kerajaan. Kerana kerajaan menaikkan harga minyak, menyebabkan harga barang naik. Supaya rakyat ni tidak mahu pada kerajaan, dia pun letak Allah sebagai hadangan dia pula. Ni Allah lah yang menetapkan harga barang. Allah lah yang menaikkan harga barang. Ini perkara yang baik ke, perkara yang disukai ke, atau perkara yang orang marah belaka? Kalau orang marah belaka, jadi nak elak orang marah, ubah Allah depan, orang pun berundulah sebab Allah. Takkan nak marah Allah pula kitanya. Boleh kita jadikan Allah alat seumpama tu.
Ni cerita bab pegangan lah ni. Boleh kita jadikan Allah sebagai benteng kita. Hak pegangan kita wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman dengan tentang Allah Subhanahu wa taala, baik ke tak baik ke, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul kullun min indillah. Kata oleh Muhammad Muhammad sekarang perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini pegangan kita tak dah. Tapi kalau perkara tu perkara yang tak elok, Allah Ta'ala berfirman, ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa nafsi. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada Allah, dan apa-apa keburukan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang dari engkau sendiri. Jangan sandar ke Tuhan kalau benda buruk. Sandar kepada kelemahan diri sendirilah. Dan macam mana siapa ke dalam bab, dia nak kata ni nak cerita bab pegangan ni. Dia kata. Makna nak cerita bab rukun iman yang ke-6. Macam mana orang panggil dia ustaz rukun iman yang ke-6 pun celaru. Inilah orang yang di antara orang yang paling kehadapan mempermain-mainkan sifat 20. Ini di antara orang yang kehadapan mempermain-mainkan sifat 20. Mentertawa-tawakan sifat 20. Bahana dia kita boleh tengok. Dan kita boleh faham bahawa orang yang seumpama ni, orang yang tak erti bab pegangan. Orang erti bab pegangan, kaedah mana sekalipun digunakan. Kaedah sifat 20 ke, kaedah asma' was sifat, kaedah uluhiyah rububiyah ke, direct kepada kaedah Quran hadis ke, orang yang kemah dalam bab pegangan, dia akan timbul sebab semua kaedah ni tak lari daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menghormati kaedah, terutama kaedah sifat 20. Dia guna pakar 1000 tahun lebih dah. Seluruh pelosok dunia pakar. Puluh-puluh ribu orang alim yang mengajar sifat 20 ni. Tiba-tiba dia mana mengejek-ejek, mentertawa-tawa dalam majlis ilmu yang dia ajar. Dia mengejek-ejekkan, nak murid dia pun mentertawa-tawakan. Untuk orang yang seumpama dia panggil ta'anuk, orang seumpama orang cari susah, dia akan cari jalan macam nak kalau misal berhadapan. Dia pasien dia cerdik, pasien dia panggil ta'anuk, dia cari satu perkara nak menyusahkan, bukan nak menyelesaikan masalah. Biar kalau dia berhadapan, dia pernah berdebat dengan Ustaz Nasaruddin Tantawi. Kaedah dia banyak nak menyusahkan, bukan nak cari jalan untuk menyelesaikan, bukan. Dia panggil ta'anuk. Orang degis mana orang menyusahkan seumpama ni payah. Ni payah seumpama ni. Cuma kepada orang yang pakar wah dia tu, yang terpengaruh dengan dia, sebab dia pun pandai cakap, cerdik. Ingatlah, ini bab pegangan rukun iman pun dia sedih celaru. Sementara hak lain, kerana dia celaru dalam bab pegangan dia boleh mempermain-mainkan sifat 20. Tapi tengok gitulah orang-orang yang memainkan sifat 20 ni. Pegangan itu nak kata salah, sebab mungkin tak apa jelas lah. Nak kata salah. Tapi huraian tu kadang-kadang celaru. Sebab yang mempermain-main sifat 20 ni bukan dia seorang, ada lagi. Ada seorang yang memainkan sifat 20, cerita dalam bab ni qada lah. Contohnya satu perempuan ramai orang nak ke dia. Orang ni minta dengan Allah Ta'ala lah, berdoa Allah Ta'ala nak perempuan ni, orang ni minta. Akhirnya Allah membiarkan disiplin alam mengatur. Tapi bukan dia. Tapi orang yang sama macam dia memperolok-olokkan sifat 20. Ini bukan dia lah. Tapi ni tengoklah macam mana pemahaman dia. Nak tekan juga, kita cerita bab rukun iman yang ke-6 ni. Di situ dia khabar dia silap. Tindakan menyalahkan peniaga, menyalahkan kerajaan, menyalahkan pengundi adalah menyalahi akidah yang suci ini, dia kata. Apa gitu tu? Cuba ke dalam sinar harian. Menyalahkan peniaga, menyalahkan kerajaan, menyalahkan pengundi. Kita menyalahkan peniaga apa buh depan. Buh depannya menyalahkan kerajaan dan pengundi lah. Peniaga mungkin dari kos dia meningkat, dia akan kita faham, dia akan letak kepada pelanggan dia lah. Tapi dia pun peniaga, kita lebih pada kerajaan.
Kerajaan naik siapa angkat? Pengundi. Nak mau pengundi berat-berat pun tak boleh juga. Sebab apa? Kan hak kita marah tu bukan pengundi hak akad dia pun, sebab dia 47% yang akad dia nya. Dia pun campur macam-macam dah tu. Dia kata menyalahkan kerajaan malah pengundi ni menyalahi akidah yang suci ini. Maknanya bila kita beriman qada Allah, kita kena senyaklah. Gitu. Apa pegangan gini ni? Kata-kata kalau dia kalau seumpama ni lah, kalau masuk kedai, tuan kedai tu naik harga sekali ganda. Naik sekali ganda. Macam mana tadi murah je orang lain. Saya mahal. Saya jual murah pada hak tadi tu takdir Allah. Saya jual mahal ke awak ni takdir Allah. Jangan awak menyalahi. Jangan menyalahi saya, menyalahi pegangan yang suci. Ni. Dah takdir Allah kan? Ni takut pening pasal tu. Tak silap ada kita dalam surat khabar tu dia tulis berkaitan dengan kalu-kalu. Dia datangkan sikit berkaitan dengan kalu-kalu. Dia kata kalu kerajaan ni merentah, kerajaan lain lah merentah, harga barang tak naik. Mana kalu lah, mana kalu dok kerajaan BM hak ada sekarang merentah, harga tak naik. Kata kalu-kalu ni tak boleh. Sebab apa? Syaitan boleh masuk celah tengah dia. Sebab ada kalu-kalu. Sebab apa? Dia kata siapa yang mengetahui, Allah yang mengetahui kan. Dia kata boleh jadi kalau bertukar kerajaan, sekiranya bertukar kerajaan macam tadi tu, musibah mungkin lebih besar. Dia boleh pula kalu. Tapi tak kata kalu, dia kata sekiranya. Sekiranya kalau kerajaan tukar sungguh, kemungkinan musibah lebih besar lagi. Kalu jangan, sekiranya tak apa. Waktu kita yang kata kalu, kalau sekiranya kerajaan BN tak naik, gambaran tak naik, kena kata sekiranya. Dia kata kalu. Kalu dia marah, tak boleh kata kalu. Kata sekiranya tak apa. Yelah, kita memanglah kalu-kalu ni Nabi pun larang. Tapi kalu berbentuk pengajaran tu dibenarkan. Contoh kita anak-anak kita, kalulah mung ni dengar kata orang tua, tak ada gini. Kalau mung belajar sungguh daripada awal, taklah gagal gini. Tu kalu yang dibenarkan. Mereka kalu pengajaran. Sama juga. Kalau kita kan beradab dengan pengundi. Kalau pengundi ni reti ada royak, tak ada gini. Boleh kata kalu. Ini orang panggil peringatan, pengajaran untuk lain kali. Dia sekarang ni nampak banyak dah orang yang nak meletakkan apa-apa perkara yang orang marah kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mula ni. Ni nak ke barang. Kayak gini jenayah berleluasa, takdir Allah. Macam semua takdir Allah, betul lah. Tapi dalam kitab-kitab dia ada nyata dah. Contoh dalam kitab Faridah. Ramai di kalangan kerajaan-kerajaan yang zalim terdahulu dan orang-orang zalim yang terdahulu nak menzalimi, dia sandar kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan perkara baru. Tapi orang ni nak mengulangi balik. Tapi jadi masyhur sikit orang ni. Dan kita sebut mana kerajaan-kerajaan zalim terdahulu, dia nak menzalimi, dia kena sandar pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang zalim nak menzalimi orang lain, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hukumnya haram. Menyandarkan perkara yang buruk kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Haram. Sebab sekarang ni perkara yang ketentuan Tuhan ni bukan kata perkara yang buruk je. Perkara yang maksiat takdir Allah. Perkara yang syirik kufur pun takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pegangan kita. Tapi boleh sandar kepada Allah? Tak boleh. Tapi hak sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah berlaku. Berlaku. Sebagai contoh, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia nak kerat tangan curi. Maka Sayyidina Umar pun tanyalah, pencuri ni kenapa dia mencuri? Takut dia kebulu ke apa ke? Jawab dia apa? Qadallahu alayya. Dia kata, Allah Taala menentu dia curi. Maka Sayyidina Umar pun perintah lepas kat tangan sebab sekali. Maka sahabat pun tanyalah, sebab dalam bab hudud dia tak boleh tambah.
Kalau dalam hukum agama, kerat tangan pencuri jangan duk tambah nak sebab nak apa ke, jangan tambahlah. Maka sahabat tanyalah kenapa pergi sebab. Maka saya jawab, kerat tangan kerana mencuri, sebab kerana dia mendusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggil dusta. Menyandar keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil orang dusta. Jelas dusta lagi puak ni kalau macam sekarang. Oh, time molek dia belaka. Kecemerlangan dia. Saya nak ngundi wanita. Oh, tak ada cemerlang dalam dunia. Dia paling cemerlang sekali. Masa nak camping belang raya tu lah. Paling cemerlang. Dia, tak ada Allah. Berhudung je. Allah. Senang buat kerja. Bahkan orang menyekutukan Allah Ta'ala. Ini kita kata, ini cerita naik harga barang. Bukan masalah syirik. Kita cerita benda yang buruk. Benda yang buruk. Menyandar kepada Allah. Bukan naik setakat naik harga barang. Menyekutukan Allah pun, orang sandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyekutukan Allah pun diri sandar kepada Allah. Contoh dalam ayatnya, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'in kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Allah Ta'ala firman, lagi akan berkata golongan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Law syaa Allah, jika Allah Ta'ala menghendaki, ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'in. Maknanya kalau Allah Ta'ala menghendaki kami tidak menyekutukan Allah, nescaya kami tidak akan menyekutukan Allah. Dan bapak-bapak kami pun tidak akan menyekutukan Allah. Yang kami menyekutukan Allah ni kerana Allah yang menentukan kami menyekutukan Allah. Ni orang kafir cakap. Wala haramna min syai'in, dan kami pun tidak akan mengharamkan perkara yang halal. Sebab apa mengharamkan perkara halal? Allah yang tentukan. Mana Allah Ta'ala beritahu Nabi kita Muhammad SAW, lagi akan berkata kafir nak buat alasan seumpama ni. Jawapan dia, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah pendustaan yang dilakukan oleh orang kufur yang terdahulu. Bukan orang kufur yang syirik pada masa Nabi SAW saja. Orang kufur terdahulu pun dia menyandarkan keburukan. Kerana kesyirikan dia itu kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia timbul, idea dia timbul tu, wallahu alam, macam mana idea dia timbul tu? Dia mikir macam mana? Dia fikir macam dia timbul idea. Dalam keadaan orang duk marah belakang ni, hai, ada tempat nak bubuh ni, Allah. Tapi macam confident, macam yakin dia. Dia keluarkan, dia tahu dah dia tulis tu, tu akan semua orang baca. Yakin dia, berani dia. Lepas tu, lepas orang semua duduk mana katok dia kata tu, dia berani lagi. Maknanya dia tak sedar, dia tu tak tahu. Dia jahil bahawa dia jahil. Ni dipanggil murakab ayah ni. Dia nak tekan, memang takdir Allah. Dan memanglah ini takdir Allah. Tak ada kita persoalkan. Tetapi kenapa kamu sandar perkara yang buruk ni kepada Allah Subhanahu wa taala? Di situ salahnya. Betul tadi, orang yang tak setuju tu pula jangan duduk kosek dalam bab pegangan. Jangan. Sebab kesalahan di sini bukan masalah pegangan. Persoalan di sini kesalahannya kerana dia menyandarkan perkara buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesalahan dia. Selagi timbul isu kerana keluar daripada ustaz dia panggil. Di kalangan orang jahil biasa dah cakap seumpama tu. Kita jangan lupa di Terengganu kita dulu utuh stadium. Hak ni tak mengaku, hak ni tak mengaku, hak ni tak mengaku. Akhirnya, Allah. Tapi oleh kerana yang mengeluarkan nyataan ni orang yang tak ada asas agama, jadi orang pakak senyap gitu je. Dulu pada stadium utuh di Terengganu kan. Hak ni kata begini, hak ni kata begini. Akhirnya, kita lemah. Allah Ta'ala menentukan utuhlah. Kita bukan ada kuasa nak menghalang kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masa stadium tu naik sergang, tak ada Allah, kepandaian dia, kecakapan dia. Sebab apa? Dapat menyiapkan projek sebab ini hadapi sukma masa tu. Tak ada Allah Ta'ala, kebijaksanaan dia, kepakaran dia. Rutuh,
Allah. Bukan tak ada, tapi keluar daripada orang yang jahil ni. Kadang-kadang orang tak pedulikan mana. Ada keluar dari orang atas nama ustaz pula. Tak adalah. Ustaz agak paling cerdik juga. Paling cerdik dia berasa. Kira lagak dia tu lah. Paling cerdik. Tapi cerdik tak cerdik dia, boleh tak ambil juga ke dia? Masa pelang raya kalau. No. Apa tak ambil? Cerdik dia tu. Apa dia pun tak ambil? Kalau cerdik sungguh boleh tupang. Cerdik pasal ni payahlah. Payah. Semua benda dia nak komen. Semua benda dia nak kupah. Dia kalau nak kupah dalam bab politik, cerita kisah politik sudahnya ada kait dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fahamlah kerja dia nya membela kerajaan hak dia sokong. Kupahlah macam mana pun. Berilah fakta-fakta ekonomi ke apa ke. Apa nak kait dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala? Sama ada dia sendiri pun keliru dalam bab hukum iman keenam, ataupun dia faham tapi nak mengelirukan orang. Kemungkinan berlaku tu. Contoh hak lepas. Ini bukan hak dia lah, contoh hak lepas. Sebab tu dia sepatutnya kepada orang berkenaan. Orang-orang yang berkenaan dengan agama, kena ambil perhatian lah. Ni duk sibuk kalimah Allah, kalimah Allah. Orang gunakan Allah untuk tempat yang tak betul pun senyap. Tak bunyi pula dia. Orang yang duduk beripun kalimah Allah tu. Patut orang berkenaan kena ambil tahu dalam bab ni. Jangan membiarkan. Tambah apa dia menggunakan title dia ustaz. Sepatutnya orang berkenaan kena ambil tahu dalam bab ni. Ini bukan benda yang kecil-kecil. Habis semua perkara. Kenapa tutup aurat? Ketentuan Allah. Contohnya. Memang ketentuan Allah. Pegangan kitanya. Kenapa belajar malam? Ketentuan Allah. Kenapa mari lewat kerja? Ketentuan Allah. Apa kerja cuai tidak menunaikan amanah sepenuhnya? Takdir Allah. Bukan takdir Allah. Takdir Allah lah. Orang akan gunakan sebagai benteng. Allah jadi benteng pula tu. Contoh pilihan raya lepas. Pilihan raya lepas kan. Kemenangan yang penuh dengan penipuan disandarkan kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga. Kemenangan yang penuh dengan penipuan disandar kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah orang berkenaan dia ambil tahu? Dia membiarkan. Bukan setakat kemenangan yang penuh dengan penipuan. Kemenangan perjuangan kebatilan menang atas dasar penipuan disandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa lapis di situ? Lepas disandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena redha. Orang kalah, jangan duk bantah-bantah, senyap redha. Kalau dak redha, tidak beriman dengan takdir Allah. Tak kena itu. Ni berapa segi salah? Berapa segi salah? Menyandarkan perjuangan kemenangan perjuangan kebatilan kepada Allah satu hal. Menyandarkan kemenangan dengan penipuan kepada Allah satu hal. Kemudian kita ni pula kena redha, kata redha tidak beriman ketentuan Allah Taala. Kita pula kalau tak redha tidak beriman takdir Allah. Pada redha itu bab tasawuf. Bantah tak bantah itu bab syarat zahir. Redha bukan makna kita tidak bantah. Redha bukan makna kita membiarkan kemudaratan penipuan dilakukan kepada kita. Redha berarti berjuang mempertahankan hak, itu bab syarat zahir. Tapi paling besarnya dia menyandarkan kemenangan kebatilan kepada Allah, hukumnya haram. Penuh dengan penipuan pula. Tu sama telah lah pulaknya. Tapi bila dibawa dalam masyarakat seumpama ni, yang bercakap tu pula ahli parlimen, menteri hak Islam, kemenangan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab pula ahli parlimen hak bukan Islam, kemenangan bukan takdir Tuhan tapi penipuan. Hak kafir jawab. Hak kafir tidak kira dia tak ada pegangan. Kalau petok respon bawah ni. Respon pembaca kita sebut tadi tu. Respon pembaca ni cukup-cukup menakutkan. Cukup-cukup menakutkan. Tak faham dalam bab pegangan.
hak menteri Melayu mau mengeluarkan kenyataan tu, betul lah salah dari segi percakapan dia. Orang pergi komen, betul ada pula hak komen respon bawah-bawahan tu nama sama macam Melayu kedok wallahu alam. Tapi berat-beratlah. Berat-berat. Salah satu saya ingat laginya, Allah menentukan Pakatan Rakyat menang. Tapi oleh kerja jahat ni menukar ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka akan bertanggungjawab di akhirat. Allah kata mana pula? Hak respon bawah ni lah. Hak nama samaran siapa-siapa dia tak tahulah. Saja juga dia nak memusing kau tu wallahu alam. Jadi kita ni kena ambil perhatian sikitlah dalam bab pegangan. Kalau betul ustaz ni kata kita bukan nak cerita bab ekonomi, kita cerita nak pegangan. Sepatutnya orang kita kena tekan dalam bab pegangan. Komen orang kita pun biar tak komen dalam bab pegangan. Jadi kalau kita komen dalam bab lain, walau kesalahan dia dalam bab menyandarkan keburukan kepada Allah Taala, jadi tak selesai masalah. Tak selesai masalah. Dia mempertahankan hak dia kata ni adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan putar pelik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata. Dengan emosi dia marah orang. Apa? Hak kata Allah yang menentukan ni hadis Nabi. Betul, itu pegangan kita. Salah dia kerana dia menyandar keburukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang orang tak ambuh belaka itu, benda hak tak molek, jangan sesekali kita sandar kepada Allah. Jadikan Allah sebagai perisai untuk melepaskan diri, untuk melepaskan kecuaian kerajaan yang berpunca daripada menaikkan harga minyak. Naik harga minyaknya punca dia banyaklah. Itu kita dengar campur politik dia akan teranglah. Kenapa Malaysia ni pengeluar minyak? Kenapa Malaysia ni hasil bumi dia banyak? Segala-galanya ada. Rakyat 30 juta je. Kenapa masih lagi terpaksa kerajaan kena membebankan rakyat duit pak mana? Tu uraian politik. Mana punca dia di situ? Punca kerana apa? Kerana penyelewengan, kerana penyalahgunaan kuasa hak atas. Bila dia punya pembelanjaan dia kurang, dia kenakan kepada rakyat. Rakyat pula hak dak cerdik ada juga. Dia nak makan rasuah makan lah. Dia bukan makan duit mak ayah kita. Aja dengar gitu. Dia bukan ambil duit mak ayah kita. Siapa mengetah super je makan duit belaka dan duit duduk tangan, dia kata dia. Tak soal lebar lah. Lebar tak duduk tangan tadi dan duit di tangan, lebar pun makan juga tadi. Dia nak makan duit dia makan, bukan duit kita pun. Ada kan pun cakap gitu. Dia dah sedar bila duduk makan duit tak ada, dia akan kekeh bawah ni lah pulaknya. Maknanya puncanya mari daripada penyelewengan kerajaan. Puncanya kerana dasar kerajaan tu bukan dasar agama. Tak lagi di situ. Dasar kerajaan bukan dasar agama. Dasar kerajaan bukan dasar Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada dasar Quran hadis, semuanya adalah dasar hawa nafsu. Dasar hawa nafsu ni lah yang pergi kepada hak ni. Jadi keburukan yang dilakukan oleh hak atasan. Jangan sesekali mari ke bawah kita sandar kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, nisbah percakapan mulut. Nisbah pegangan wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Segala-gala perkaranya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada baik, sama ada perkara yang buruk. Itu pegangan percakapan hak baik daripada Allah, hak buruk daripada kelemahan kita sendiri. Diharamkan kita sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dua kelas malam ni. Kelas kitab saya dah. Aku bilang dah. Kita faham dah masalah ni. Tapi memang kita nampak memang komen tu komen tak pergi pada bab pegangan. Komen banyak pergi pada bab lain. Saya ingatkan nak tarik kepada Qadariyah Jabariyah. Qadariyah Jabariyah. Faham dah tadi dah? Qadariyah Allah Ta'ala letak akal di kita memilih sendiri dengan akal yang dijadikan oleh Allah. Tidak terikat dengan, tidak ada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah jadikan akal tu. Dan Allah mengetahui apa yang akal kita akan memilih kemudian. Allah Ta'ala mengetahui pada azali lagi. Dan Allah jadikan kekuatan gagah di kita. Itu qadariyah. Dan gagah di kita itulah yang memberi bekah segala-gala perkara. Itu qadariyah. Tapi Allah Ta'ala mengetahui
Sana ni bila kau kita bekas tadi, Allah mengetahui. Tapi Allah Taala tidak menentukan. Allah Taala sudah jadikan akal, Allah Taala sudah jadikan kekuatan di kita. Itu qadariyah. Adapun jabariyah, kita langsung tidak ada sebarang pilihan. Langsung tidak ada sebarang pilihan. Segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jabariyah ni akhir sekalinya dia akan meninggalkan syariat. Akhirnya dia akan meninggalkan syariat. Sebab apa? Allah Taala sudah menentukan segala-galanya. Semayang ke, tak semayang ke, kita tidak ada pilihan. Akhirnya tak semayang. Sebab apa? Allah Taala telah menentukan. Kita tidak ada pilihan. Itu akhir sekalinya. Dibawa kepada meninggalkan syariat. Sebab tu dalam setengah-setengah kita, Jabariyah dia disandar sebagai kafir zindik. Kafir zindik ni kafir yang meninggalkan syariat. Kafir zindik ni kafir yang meninggalkan syariat, yang menafikan syariat. Tapi bukan Jabariyah kafir zindik. Jangan salah faham. Jabariyah dihukumkan sebagai orang yang masih lagi beriman. Tapi beriman yang fasik, yang dosa besar. Tidak ada ulama tauhid yang mengkafirkan Jabariyah. Tapi kalau Qadariyah tadi khilaf di kalangan ulama tauhid. Pendapat muktamad mengatakan itu pegangan yang dosa besar, pegangan yang bid'ah. Pendapat yang dhaif mengatakan itu pegangan yang kafir. Jabariyah tiada ulama yang menghukumkan kafir. Bukan kita kata Jabariyah tu zindik, bukan. Tapi dia akan bawa kepada akhir sekali dia meninggalkan syariat. Dia menafikan syariat. Itu Jabariyah asalnya sebenar. Yang Jabariyah akhir sekalinya dia akan menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ciri Jabariyah. Tapi bukan Jabariyah menyandarkan kejahatan kepada Allah. Sebab Jabariyah ni menyandarkan segala-gala kepada Allah. Kita langsung tidak ada ikhtiar dan usaha. Sama ada baik ataupun jahat, disandar kepada Allah Ta'ala sekaliannya. Maka timbul ciri di antara ciri Jabariyah, dia menyandarkan kejahatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bukan menyandarkan kejahatan itu Jabariyah semestinya. Maka daripada persoalan hak minggu lepas, berkait dengan kenaikan harga barang, tuan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ni dia senyap dah tu, isu tu dia senyap. Tapi senyap pun dalam keadaan tak berapa jelas, tergantung. Lain kali akan timbul lagi. Mungkin orang yang sama, ustaz yang sama ataupun ustaz yang lain pula menyandarkan perkara yang tak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita maklumlah hak mengelepasnya berkaitan dengan kenaikan harga barang, memanglah segala-gala perkara adalah susunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hadis Nabi SAW, Allah lah yang menetapkan harga barang, Allah yang menyempitkan, Allah yang meluaskan. Tetapi hadis kita tidak boleh ambil satu hadis tu kita nak menetapkan, sebab hadis Nabi SAW banyak. Kita kena tengok konteks mana, suasana yang macam mana. Ini masalah ni. Sama dia persoal berkaitan dengan ustaz tu, persoal berkaitan dengan penetapan harga barang. Dari segi hukum fiqh, dia ada pandangan yang membenarkan menetapkan harga barang. Hadis Nabi SAW kata, hadis Nabi SAW tidak mahu menetapkan harga barang. Maka ustaz ni pun katalah, orang yang orang fiqh yang mengatakan boleh menetap harga barang lebih pandai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sebab apa dalam hadis tu Nabi tidak mahu menetapkan harga barang. Mana seolahnya ada kalau di kalangan ustaz yang fiqh mengatakan bahawa dalam hukum fiqh dibenarkan kerajaan menetapkan harga barang untuk maslahat rakyat, contohnya dia kata lebih pandai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lupa siapa yang menetapkan harga barang, bukan kerajaan Malaysia sendiri. Mana kerajaan Malaysia lebih pandai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang kerajaan Malaysia lebih pandai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia ambil hukum lain. Tapi dalam bab fiqh ni, dalam bab penetapan harga barang ni, dalam bab penetapan harga barang memang dari segi hukum fiqh membenarkan. Dalam hadis Nabi tu dalam konteks yang berbeza. Banyak lagi hadis-hadis yang lain dan sejarah-sejarah yang lain. Mana satu hadis kita boleh menetapkan hukum. Tapi ustaz yang kata harga barang tentang Allah Taala, dia dalam satu hadis nak menetapkan hukum. Maka nak ambil hukum yang tidak boleh yang nak menetapkan harga barang, dia kata pandai dari Nabi SAW, termasuk kerajaan hak disokong tu pun lebih pandai dari Nabi SAW. Dalam bab penetapan harga barang seolah-olahnya. Tapi dalam bab ni memang hukum fiqh membenarkan kerajaan menetapkan harga barang untuk jaga maslahat rakyat. Itu dalam bab
bab ekonomi lah, dalam bab muamalah. Kita balik dalam bab pegangan. Memang dalam hadis tu Nabi SAW mengatakan bahawa Allah yang meletakkan harga barang. Tapi kena tengok konteks macam mana, suasana yang macam mana. Kenaikan harga barang pada masa Nabi SAW itu berpunca daripada kelemahan manusia ke, berpunca daripada kecuaian manusia ke, penyelewengan kerajaan pada masa Nabi SAW ke. Kalau tidak ada semata-mata kerana keadaan. Ada banyak faktor yang menyebabkan naik barang, turun barang apa semua. Itu memanglah kita boleh sandar kepada Allah. Sebab apa? Sebab memang tidak ada kecuaian manusia. Tetapi persoalan kita sekarang ni, kenaikan harga barang sekarang tak sama dengan kenaikan harga barang pada masa Nabi SAW yang Nabi letak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata orang lain pula memutarbelik hadis Nabi SAW. Dia yang memutarbelik hadis Nabi SAW. Dia yang berbohong atas nama Nabi SAW. Sebab apa? Dia nak menyandarkan kenaikan harga barang hak ditetapkan oleh Allah, yang Nabi tersandar kepada Allah, hak pada yang berlaku pada masa Nabi SAW dengan apa yang berlaku pada masa kita sekarang. Walau keadaan yang berbeza, konteks yang berbeza. Berpunca daripada kelemahan, daripada kecuaian, daripada kejahatan, kezaliman pemerintah itu sendiri. Penyelewengan yang berlaku dalam kerajaan itu sendiri menyebabkan duit kerajaan berkurangan walaupun hasil negara begitu banyak. Maka untuk mengelakkan berat dia bebankan kepada rakyat. Macam mana? Itu bukan berpunca daripada kelemahan manusia, kejahatan manusia. Boleh sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak boleh, haram. Allah Taala sendiri pun menyandarkan keburukan kepada manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Zahir kerosakan di daratan dan di lautan adalah dengan perkara yang diusahakan oleh tangan-tangan manusia. Keburukan yang berlaku disandar kepada manusia. Jangan sandar kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Pegangan kitanya, qul kullum min indillah. Kata yang Muhammad sekarang datang daripada Allah Subhanahu, itu pegangan. Dan ada dalam hadis. Hadis ni ada dalam kitab Syarah Arba'in bagi Ibnu Hajar. Hadis ni setengah daripada bacaan doa iftitah. Wal khairu kullu fi yadai wasyarru laisa ilai. Kebaikan di tangan engkau ya Allah, kejahatan tidak disandar pada engkau ya Allah. Keburukan jangan sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam bab hak kenaikan harga barang berpunca daripada kejahatan manusia, sandar pada hukumnya haram. Itu jelas. Kemudian ada timbul di kalangan yang kena yang nak katok dia lah. Cerita berkaitan dengan Jabariyah. Dia cerita berkaitan dengan Jabariyah. Tapi tidaklah kata kepada sianu-sianu ke siapa-siapa Jabariyah, tidak. Cuma dia ada cerita berkaitan dengan Jabariyah. Ambil sikit ni. Dia kata dalam sejarah umat Islam pernah muncul aliran Jabariyah yang menganggap bahawa semua perkara adalah ketetapan Tuhan. Manusia sama sekali tiada pilihan. Betul kan? Ini Jabariyah. Jabariyah tidak termasuk dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebaliknya mereka termasuk dalam golongan Ahlul Hawa, tingkah hawa nafsu. Saya percaya penulis berkenaan tidak demikian. Penulis yang mengatakan harga barang tuan Allah Taala tu tidak Jabariyah lah. Dia nak kata situ. Tapi tengah-tengah berlawang antara dua orang ni tubik ceritaan Jabariyah. Jadi kalau sekali kita dengar tu ada tempat yang nak tuju tu. Tapi dia kata penulis tu tidak sedemikian. Sebab apa? Sebab bila hak menetap yang mengatakan harga barang tetapan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak, macam kita tak ada pilihan lah tu. Jabariyah lah tu. Tak. Dia bukan masalah yang mengatakan ketetapan harga barang ni Tuhan Allah Taala. Dia bukan menafikan ikhtiar usaha manusia. Kesalahan dianya menyandar perkara yang buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu haram dalam bab dia menyandar yang buruk pada Allah. Dia bukan berpegang manusia tidak ada pilihan. Tapi macam cerita tadi lah, Jabariyah ni kita langsung tidak ada pilihan. Akhir sekalinya memang dia menyandar kejahatan kepada Allah. Itu di antara ciri dia. Ciri Jabariyah. Lepas tu dia kata, saya percaya penulis berkenaan hak mengatakan
kenaikan harga barang tetapan Allah ni tidak demikian, kata dia. Tapi hak Jabariyah siapa kena tu tak tahulah. Tapi hak tu bukanlah, dia kata. Dia kata bukan. Yang hak tulis berkaitan dengan ketetapan ini kenaikan harga barang ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun balas balik dalam sinar harian. Tajuknya jangan jadi Qadariyah atau Jabariyah. Hak mana pula Qadariyah, hak mana pula Jabariyah, tak tahulah. Tajuk dalam sinar harian. Orang yang samalah yang kemukakan kenaikan harga barang tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni 15 September ni. Jangan jadi Qadariyah atau Jabariyah. Dia nak siapa dia Qadariyah? Siapa dia Jabariyah? Hak dia nak tuju tu tak tahulah. Umum sajalah barangkali. Tikit umum je lah. Sebab hak kata ke dia tu sebut bab Jabariyah. Pun tak kata ke dia sebenarnya, kata bab Jabariyah saja je. Kata bab Jabariyah saja. Dia pun datangkan pula jangan jadi Qadariyah atau Jabariyah. Dia pun ceritalah maknanya akidah yang sesat sudah timbul pada masa Nabi SAW. Tapi oleh kerana Nabi masih lagi hidup, maka ajaran tu ajaran tu matilah. Panjang dia cerita. Dia cerita bab Qadariyah ke Mu'tazilah ke Jahmiyah ke. Kita Jabariyah tu Jahmiyah lah, samalah. Tepat nak ditulis di sini. Rentetan tulisan kolom sebelum ini hak ditulis berkaitan kenaikan barang tetapan Allah, menyentuh kenaikan harga barang daripada perspektif qada dan qadar. Mana kenaikan barang ni cerita bab qada qadar. Dia masih dalam kitab perasaan, di mana salah dia? Bab qada qadar segala-gala. Kesalahan dia menyandar perkara yang buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesalahan. Dia kata alhamdulillah masyarakat awam Islam mula tertanya-tanya dan ingin mengetahui apakah itu Qadariyah dan Jabariyah, dia kata. Ya ke? Masyarakat Islam tertanya-tanya nak tahu apa dia Qadariyah Jabariyah. Ada. Orang tak faham Qadariyah Jabariyahnya. Orang pening hok dia cakap dia. Pening hok dia cakap. Ada. Kedengar dia orang jahil beratlah. Kenaikan harga barang kerja Allah Ta'ala. Allah menyusahkan kita dah. Kalau dengar dia orang kafir pula. Tuhan Allah, Tuhan Melayu lah yang menaikkan harga barang susah kita ni. Mana? Tapi hak dia mengeluarkan pandangan kenaikan harga barang takdir Allah, orang di sendiri pun tidak ada yang support dia. Orang pun malu juga. Dia kata jadi orang tertanya apa dia Qadariyah Jabariyah, tak berkait. Dia timbul masalah lain pula. Timbul mana? Kadang-kadang keluar kenyataan seolah-olahnya menafikan takdir. Masalah tu sebut melepaslah. Bab ketentuan jangan setuh. Bab ketentuan segala-gala perkara susunan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan setuh. Kita hanya menyentuh berkaitan dengan dia meletak perkara yang buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tekan di situ. Itu kesalahan. Bukan masalah kenaikan harga barang ketentuan Allah Ta'ala atau tidak. Itu memang pegangan kita dah. Segala-gala perkara. Sebab ada jugalah maknanya ayat-ayat yang mengelirukan. Contohnya, memanglah segala-gala ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang yang lawan dia lah. Namun, mengajak beriman dan pasrah terus kepada ketentuan Allah Ta'ala, itu pemikiran salah. Kenapa? Memanglah kita kena beriman. Memang kita kena redha sabar dengan segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan bererti kita meninggalkan kewajipan kita berusaha mempertahankan hak kita. Itu syariat zahir. Maka dia kata salah nak mengajakkan beriman. Memang kita kena beriman. Yang salahnya apa? Salah menyandarkan keburuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah. Ini respon di kalangan yang lawan dia lah. Tapi tak jelas juga. Sebab tu kita dalam bab pegangan segala-gala perkara, naik harga barang, turun harga barang, segala-galanya susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jelas. Tak seperti kau tu, pegangan. Kesalahan dia
Menjadikan Tuhan Allah SWT ni sebagai alat untuk mempertahankan kerajaan dia. Dan supaya kerajaan dia redha kepada dia. Dia pun sedang mencari tapuk sekarang ni. Ambil calung, masuk pilihan raya, rakyat tambah. Oh, nak jadi MB tu. Jadi MB Perlis tu. Tak ada, awal-awal je lah out. Sekarang nak cari tapuk laginya macam mana? Jadi cari redha kerajaan. Sekarang ni orang mahu kerajaan berkaitan kenaikan harga barang. Tak. Oh, Allah. Ini orang yang memperalatkan Allah Subhanahu Wa Taala, memperalatkan agama. Dia kata sini secara ringkas. Ni dalam sinar harian 15 September ni. Tajuk dia An-Nasihah. Oh, An-Nasihah tajuk. Tolong kolom dia ni. An-Nasihah apa bahasa ni? An-Nasihah. Ceringkah Qadariyah. Tengok faham. Tengok dia faham tak apa dia Qadariyah. Ceringkah Qadariyah ialah golongan menolak ketetapan dan takdir Allah. Itu Qadariyah. Jadi seolah-olahnya orang yang marah dia kata kenaikan harga barang ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, tu tolak takdir Allah tu. Qadariyah lama kali. Maksud dia gitu lebih kurang kot. Dia orang kata dia Jabariyah. Memang Qadariyah. Wallahu a'lam lah. Tapi dia nak tuju siapa ni wallahu a'lam. Dia kata secara ringkas Qadariyah adalah golongan menolak ketetapan dan takdir Allah. Tak ada ketetapan Allah. Mereka percaya setiap yang berlaku adalah hasil usaha dan kerana perbuatan manusia semata-mata. Bagi mereka Allah hanya mengetahui setelah ia berlaku. Ini Qadariyah mana? Sama tak dengan yang saya sebut tadi. Qadariyah Allah Ta'ala jadikan akal, Allah Ta'ala letak kekuatan di kita sampai masa akal kita memilih sendiri, sampai masa kekuatan kita bekas sendiri. Tapi Allah Ta'ala mengetahui akal kita akan memilih seumpama tu. Allah Ta'ala mengetahui kita akan melakukan perbuatan seumpama tu dengan gagah yang Tuhan jadikan di kita. Itu yang saya sebut Qadariyah tadi. Di sini Allah Ta'ala tidak mengetahui. Dan Qadariyah menolak ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini Qadariyah mana? Macam nak nasihat sini. Tak kenal Qadariyah. Jadi Qadariyah ada dua golongan. Qadariyah ada dua golongan. Yang pertama dia panggil Al-Qadariyatul Ula. Qadariyah yang pertama. Qadariyah yang pertamanya Qadariyah yang menafikan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau dia panggil Qadariyah Mutaqaddimun. Qadariyah yang dia ada di awal Islam. Qadariyah ni dia menafikan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak mengetahui apa yang akan berlaku. Sampai masa berlaku barulah Allah Ta'ala mengetahui. Ini kafir. Qadariyah yang seumpama ni dia sudah pupus pada abad yang kedua. Setengah mengatakan pada masa kelahiran Imam Syafi'i rahimahullah sudah tidak ada fahaman qadariyah yang kafir ni. Ia menafikan tu takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada takdir. Bahkan Allah Ta'ala tidak mengetahui apa yang akan berlaku. Itu dipanggil Qadariyah Mutaqaddimun dipanggil. Ataupun Qadariyah Al-Ula. Qadariyah hak mula-mula. Adapun kau dalam kitab Tauhid menyebut Qadariyah secara itlaq. Tak nyatakan Qadariyah Mutaqaddimun ke Qadariyah yang Mutaakhirun yang kemudian. Ataupun Qadariyah As-Saniyah hak kemudian. Dia akan pergi kepada Qadariyah yang Mutaakhirun. Ataupun dia panggil Qadariyah As-Saniyah, Qadariyah yang kedua. Tak inilah Allah Ta'ala letak akal, jadikan akal, Allah Ta'ala letak kekuatan di kita, kitalah yang memilih, kita yang bekas. Ini Qadariyah apabila diitlak dalam kitab Tauhid. Kalau dalam kitab Tauhid mengatakan Qadariyah lawan kepada Jabariyah. Maka di sini dia nak berlawan ni, jangan jadi Qadariyah dan Jabariyah. Maknanya Qadariyah yang lawan pada Jabariyah, bukan Qadariyah ni, ni Qadariyah lain ni. Di sini pun tak kenal Qadariyah hak mana. Ini Qadariyah yang kafir. Dan kita Tauhid jarang membahaskan Qadariyah ni. Dan kita Tauhid membahaskan Qadariyah, Allah Ta'ala letak gagah di kita, kita bekas sendiri.
Qadariyah ni lah yang berkait dengan ikhtiar usaha manusia. Adapun Qadariyah hak kafir tu langsung tidak ada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tidak mengetahui. Qadariyah hak yang kedua ni Allah Taala tidak menentukan juga, tapi Allah Taala mengetahui akal kita pilih yang mana. Tapi akal tu Allah Taala yang jadikan. Ini tak kafir ni. Ini pendapat mutamak menghukumkan akidah yang besar. Tapi dikata ni tak betul Qadariyah. Qadariyah lawan pada Jabariyah tak betul. Macam an-nasihat. Cuma nak ambil sikit. Contohnya seorang berkata, ni Qadariyah ni. Qadariyah hak tolak takdir Tuhan. Qadariyah yang berfahaman Allah hanya mengetahui setelah ia berlaku. Hak kafir. Contoh seorang berkata, kekayaan yang aku miliki ini hasil usaha dan titik peluh aku sendiri. Ni apa yang ada ni, ini hasil usaha titik peluh aku sendiri. Ini Qadariyah yang menafikan takdir Allah. Ini Qadariyah yang berfaham bahawa Allah Taala hanya mengetahui setelah berlaku hak dia kafir ni. Kenapa? Kekayaan yang aku miliki hasil usaha dan titik peluh aku sendiri. Kalau cakap pasal ni siapa lah ni? Siapa cakap pasal ni? Kecemerlangan, kejayaan. Tak ada lain dah boleh buat, melainkan parti dia je boleh buat. Ada Allah. Ada? Misal siapa ni? Misal siapa ni? Ke dia duduk planet lain ni? Ustaz ni duduk planet lain berkali. Dia Ustaz UMNO planet lain, bukan UMNO planet di Malaysia ni. Sekarang ni siapa yang selalu bercakap seumpama ni? Kemakmuran, kekayaan, pembangunan, kemajuan. Ada Allah? Tak ada. Kepintaran, kebijaksanaan siapa? Dia. Dia. Dia misal ini Qadariyah. Qadariyah mana ni? Qadariyah yang menafikan takdir Tuhan. Qadariyah menafikan takdir Tuhan. Kafir terus sebab memang tak ada takdir. Dia misal mana ni sebenarnya? Dia katakan pening. Kita jangan pening sama tu. Biar dia seorang dah pening. Biar kita tahu mana dia pening dia. Pemikiran sebegini menyebabkan manusia tamak terhadap dunia dan melupakan akhirat. Ni golongan mana? Tamak ke dunia, lupa akhirat. Ini one ni sebenarnya. Dia pelik cuma di belakang sikit dia kata, mereka Qadariyah hak dia faham sinilah, marah jika sesuatu berlaku tidak sesuai dengan kehendak mereka. Ni tujuh orang ni. Maknanya mereka marah jika sesuatu berlaku tidak sesuai dengan kehendak mereka. Ni tak ada kena mengena ni. Memang kita kena marah. Kalau perkara yang berlaku benda yang salah, kita kena marah. Macam kita dengan anak-anak kita lah. Kehendak kita, kita ni kehendak kita yang kita nak supaya anak kita jadi bergiang-bergiang, kena bersungguh. Tiba-tiba dia gagal, kita tak marah. Memang kita marah. Sebab apa? Sebab dia tidak bersungguh-sungguh untuk capai kejayaan. Contohnya lah, ini bukan menafikan takdir. Sebab apa? Ini perkara yang tak baik. Memanglah kita letak kepada anak kita sendiri. Adapun atas tadi kekayaan yang aku miliki ini hasil usaha dan titik peluh aku sendiri, ni memang kena kepada hak dia sokong tu lah. Tu jelas lah tu. Tapi Qadariyah kedua tu tanya dia lah. Tanya dia sendiri sebab dia sokong tu. Tanya dia. Saja dengar. Pok-pok dia ceramah. Ada ke nikmat yang ada ni rezeki daripada Allah? Nikmat daripada Allah. Kita kena mengabdikan diri kepada Allah. Jangan taat kepada makhluk. Contohnya ada cerita? Tak. Kalulah tak ada mereka, habislah kita. Kan kita. Tapi saya tak katalah hak kerajaan tu Qadariyah. Cuma kita nak pelaga dengan hak ustaz di sini kata ni. Lepas tu biar kerajaan bincang ustaz dia tu lah. Tak kena-kena dengan kita. Kita cuma baca hak ustaz dia kata je. Hak ustaz dia tulis. Nasihat. Kita nasihat balik ke dia. Nasihat balik ke dia.
Jabariyah pula berlawanan sama sekali dengan Qadariyah. Jabariyah yang berlawan Qadariyah bukan Qadariyah hak dia kata ni. Qadariyahnya ikhtiar usaha kita sendiri tapi dengan akal, gagah yang letak. Jabariyah langsung kita tidak ada pilihan. Itu Qadariyah hak lawan kepada Jabariyah. Bukan Qadariyah macam disebut di sini. Sebab ni Qadariyah yang kafir, yang menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala sampai peringkat Allah hanya mengetahui selepas perkara itu berlaku. Jahil Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Allah menjadikan manusia, betul. Qadariyah hak kafir ni. Allah menjadikan langit bumi. Tapi selepas Allah Taala jadikan manusia, Allah Taala tidak menentukan. Mana manusia menentukan sendiri. Mana tengok, besar dah budak ni. Masalah kecil je. Mana apa ni? Mak ayah dia jaga molek ni. Allah tahu kemudian. Itu Jabariyah yang menafikan takdir Tuhan. Itu kafir. Itu bukan Qadariyah lawan kepada Jabariyah. Itu Qadariyah yang lain. Adapun Jabariyah, mereka menyerah semuanya kepada Allah dan meninggalkan usaha. Bagi mereka manusia ibarat boneka yang melakukan apa sahaja tak oleh Allah. Lahir di dunia ini manusia yang malas, berhak tanpa ikhtiar, ada yang meninggal pekerjaan dunia sambil mengharap rezeki datang kepada mereka. Dia meninggalkan usaha, itu bukan Jabariyah, itu tidak ada syariat. Jabariyah ni pegangan. Dia berpegang bahawa segala-gala daripada Allah. Mana kalau dia usaha pun daripada Allah. Dia langsung tak ada usaha. Memang dia usaha juga. Tapi dia langsung tak ada usaha. Datang daripada Allah. Segala-gala tak ada. Tapi memanglah Jabariyah. Tadilah akhirnya dia akan meninggalkan usaha. Dia akan meninggalkan syariat. Tapi Jabariyah yang asalnya dia setakat berpegang bahawa yang dia buat ni pun tidak ada pilihan dia. Tidak ada usaha dia. Segala-gala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Jabariyah. Tapi tadilah kita balik pada asal pegangan kitanya. Memang segala-gala perkara daripada Allah. Tapi perkara yang buruk, yang berpunca dari kecuaian manusia, kesalahan manusia, kejahatan manusia, jangan kita sandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sebuah percakapan zahir. Pegangan kitanya balik kepada pengajian kita, rukun iman yang keenam. Rukun iman keenamnya beriman segala-gala perkara sama ada baik ataupun buruk adalah ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu asas pegangan kita. Jadi kita kata insya-Allah kita baca minggu depan. Wallahu a'lam.